Bacalah, sebutlah dengan nama Tuhan yang menciptakan segala kejadian di... Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Apa kabar semua sahabat-sahabat? Adakah anda berada dalam keadaan yang sihat? Macam mana dengan puasa anda pada tahun ini? Adakah lebih baik ataupun sebaliknya? Pada hari ini saya akan berkongsi tentang implikasi peristiwa turunnya wahyu pertama. Seperti yang kita semua sedia maklum bahawa Allah telah menurunkan kitab Al-Quran ini pada bulan Ramadan. Para ahli sejarah telah menerangkan bahawa pada satu malam pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW telah bertahan di Gua Hira. Pada masa itu Jibril pun turun dan menyuruh Rasulullah membaca A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. Maksudnya, bacalah dengan yakni menyebut nama Rabbmu yang menciptakan. Dia telah menciptakan manusia daripada segumpal darah. Bacalah, dan Rabbmu yang paling pemurah yang mengajar yakni manusia dengan perantaraan kalam. Surah Al-Alaq ayat 1 hingga 4. Rata-rata umat Islam tahu tentang peristiwa penurunan wahyu pertama ini. Ayatnya juga sering dibaca berulang kali oleh umat Islam. Tetapi ada beberapa umat Islam yang kurang mengambil tahu dan memahami dan mendalami kisah surah ini. Mungkin itu adalah sebab mengapa umat Islam sekarang ada yang kurang mengendahkan Al-Quran. Di manakah keberadaan Al-Quran anda sekarang? Adakah di dalam almari, di atas rak, ataupun selalu berbaca? Menurut Sayyid Qutbi dalam kitab tafsirnya Fizil Al-Quran, peristiwa ini merupakan peristiwa yang amat bermakna serta memberi kesan dan kepentingan yang besar bagi umat Islam. Beliau berkata, tidaklah keterlaluan jika dikatakan peristiwa ini adalah peristiwa terbesar dalam sejarah kewujudan umat manusia. Hakikat sebenar peristiwa ini ialah menunjukkan bahawa Allah itu amat penyayang dan mengambil berat tentang makhluknya, terutama umat manusia. Dengan rahmat Allah, dengan kasih sayangnya, Allah telah menurunkan Al-Quran untuk menjadi panduan kepada umat manusia agar tidak sesat dan menyesatkan. Maka Allah telah memilih Rasulullah SAW sebagai pendukung risalahnya. Allah dengan secara langsungnya berhubung dengan seorang manusia di bumi. Pada malam itu juga, bumi telah disirami dengan kalamullah. Perhubungan dengan Maha Pencipta itu berakhir dengan kewafatan baginda Rasulullah SAW. Anas menceritakan bahawa Abu Bakar radhiyallahu anhu berkata kepada Umar radhiyallahu anhu selepas kewafatan Nabi SAW, marilah kita menziarahi Ummu Aiman seperti mana yang sering dilakukan oleh Rasulullah SAW. Apabila mereka menemui Ummu Aiman, beliau menangis. Mereka berkata, mengapa anda menangis sedangkan berada di sisi Tuhan itu lebih baik? Nabi, kata Ummu Aiman, benar, tapi aku menangis kerana setelah kewafatan baginda Rasulullah SAW, wahyu dari langit ini tidak akan lagi turun. Air mata berlinangan dan ketiga-tiga mereka menangis. Hadis riwayat Muslim. Begitulah pemahaman yang dikurniakan kepada para sahabat betapa agungnya kalamullah ini. Saudara dan saudari sekalian, wahyu itu kini di tangan kita. Persoalannya di sini, adakah kita juga turut mendalami dan menyelami maksud kalamullah itu sendiri? Tepuk dada tanya iman. Baiklah, sampai di sini saja perkongsian kita pada hari ini. Saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iqra diturunkan, Muhammad dikamalkan, tersuratlah sudah kalam.